Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurdiana binti Nurlan. Saya akan present case study 17.4 iaitu di bawah tajuk Cognitive Intervention. Cognitive Intervention juga dikenali sebagai Performance-Based Approach. Ia bertujuan untuk assist the child in identifying, developing dan juga macam mana kanak-kanak tersebut memanfaatkan strategi kognitif dia untuk perform activity of daily living. Jadi cognitive intervention terbahagi kepada dua approach, iaitu approach yang pertama, occupational therapy cuba untuk mengubah kognitif proses kanak-kanak tersebut yang salah ataupun yang delay. Sebagai contoh, menggunakan teknik cognitive behavior therapy CBT. Dan approach yang kedua ialah bertujuan untuk fokus kepada enable occupational performance kanak-kanak tersebut dengan menggunakan cognitive orientation to daily occupational performance. Okey, ini merupakan occupational profile patient case study saya, iaitu adik Sam, iaitu kanak-kanak lelaki yang berumur 7 tahun. Dia didiagnose Developmental Coordination Disorder DCD ataupun dyspraxia. Dyspraxia merupakan disorder yang affect movement dan juga coordination individu tersebut. Jadi adik Sam di-refer ke occupational therapy dengan satu goal, iaitu dia nak belajar untuk membawa basikalnya. Personality adik Sam ialah dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk memperoleh skill supaya dia dapat melakukan aktiviti dengan berjaya. Approach yang digunakan oleh OT kepada adik Sam ialah Cognitive Orientation to Occupational Performance, iaitu COO. Adik Sam menjalani 12 terapi session dengan OT. Jadi sepanjang adik Sam menerima servis di OT menggunakan Just Right Challenge kepada adik Sam, iaitu apa-apa aktiviti yang adik Sam perlu lakukan tidak terlalu mudah ataupun tidak terlalu susah, dan juga OT fokus kepada task yang mengikut keupayaan adik Sam. Sebagai contoh, occupational therapist provide guidance kepada adik Sam menggunakan verbal, visual dan juga physical cues. OT juga emphasize domain specific cognitive strategy seperti body position dan juga movement sensation. Jadi sepanjang terapi session, adik Sam actively participate, mempunyai motivasi yang meningkat dan juga memperoleh skill. Untuk home program untuk adik Sam ialah untuk involve dia praktis membawa basikal dengan melibatkan family, aiding retention and generalization dan juga transfer. Jadi outcome adik Sam ialah adik Sam berjaya untuk perform bike riding in control environment, iaitu dia berjaya mengikut setiap step yang OT buat melalui task analisis. Seterusnya, future plan untuk adik Sam ialah OT plan untuk adik Sam praktis skill dia bawa basikal dalam open environment. Contohnya di laluan jalan rumahnya, supaya dia boleh belajar macam mana untuk manage environment obstacle seperti sign, curb dan juga traffic. Seterusnya ialah breakdown point. Breakdown point ni maksudnya sebelum adik Sam nak membawa basikal, apa yang dia perlu buat. Jadi ada 3. Yang pertama ialah taking off from a stop position. Maksudnya Sam dalam keadaan dia tengah stop atas basikal tu, jadi dia kena belajar untuk balance basikal tersebut dan juga badan dia, dan dia kena belajar macam mana nak start mengayuh. Yang kedua ialah touring the bike while pedaling at the same time. Maksudnya kalau adik Sam nak ke selekor kiri, dia perlu tahu handle basikal tu kena pergi kiri juga, dan dia kena tahu tahap kelajuan kayuhan basikal dia, iaitu tidak terlalu laju ataupun tidak terlalu perlahan. Yang ketiga ialah remember to pedal
backwards to stop his bike. Seterusnya ialah strategi yang digunakan kepada adik Sam, iaitu strategi yang pertama ialah body position. Jadi macam mana OT nak pastikan adik Sam boleh control body position dia ialah adik Sam perlu sentiasa memastikan kakinya bergerak. Jadi contoh aktiviti yang adik Sam boleh lakukan ialah running, main volleyball ataupun main badminton. Strategi kedua ialah feeling the movement, iaitu adik Sam kalau dia nak ke kanan, dia perlu rasa yang badan dia pun ke kanan. Dan yang kedua ialah kalau dia nak start mengayuh basikal, dia perlu kedepankan badan dia. Strategi yang digunakan oleh OT supaya adik Sam boleh feel the movement ialah enhancing body awareness and positioning to improve task performance in all sport skill. Strategi yang ketiga ialah attention to doing, iaitu dia perlu fokus kepada perkara yang dia nak buat. Sebagai contoh, kalau adik Sam nak ke kiri, dia perlu toleh kepala dia ke kiri. Jadi aktiviti yang adik Sam boleh buat untuk meningkatkan attention dia kepada perkara yang dia nak buat ialah dia boleh main aktiviti rollerblade dan juga skateboard. Strategi seterusnya ialah verbal motor mnemonic. Plan dia, step back. Strategi untuk verbal motor mnemonic ialah adik Sam perlu belajar untuk stop bila dia buat aktiviti rollerblade. Strategi yang terakhir ialah task specification ataupun modification. Contohnya adik Sam boleh menggunakan training wheel supaya dia confident dengan balance dan juga boleh control basikalnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.